Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Ali Akilah binti Wan Ghazali. Tajuk perbincangan kumpulan kami ialah konsep etika dan peradaban menurut konteks masyarakat dan negara Malaysia serta pasaran. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, etika boleh didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan. Manakala, menurut sosiologi pula, etika didefinisikan sebagai satu standard yang menyeluruh mengenai perkara yang betul atau salah yang perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks tanggungjawab dan sifat baik yang boleh diteladani. Seterusnya, adab pula membawa maksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang tinggi. Bab kata pepatah, air dicincang tidak akan putus, yang boleh dikaitkan antara kehidupan manusia dan peradaban. Selain itu, etika dan peradaban ini akan diguna pakai dan terus maju ke arah kehidupan manusia yang paling sempurna. Kesimpulannya, manusia yang beradab adalah manusia yang baik budi bahasanya dan sopan. Sebagai contoh, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila bercakap dengan ibu bapa mereka. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Umumnya, objektif kajian adalah menjurus kepada cadangan penyelidikan secara lebih terperinci mengenai konsep etika dan peradaban menurut konteks masyarakat dalam negara Malaysia serta pasaran. Justru itu, penulisan kertas kerja ini adalah bertujuan untuk satu, melihat bagaimana orang di negara Malaysia memahami perkara yang betul dan bagaimana mereka hidup bersama dalam satu kumpulan. Yang kedua, mengetahui tentang cara menjadi baik dan menghormati kepada orang yang datang daripada latar belakang yang berbeza sambil memahami nilai dan cara hidup negara kita berkembang dari semasa ke semasa. Yang ketiga, memahami bagaimana cara bersikap baik dan adil dalam cara berdagang dan membeli sesuatu yang dapat membantu menjadikan negara Malaysia satu negara yang lebih baik. Dan yang keempat, melihat bagaimana orang di seluruh dunia berfikir tentang menjadi baik dan hidup bersama dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, metodologi. Metodologi kajian ini adalah menggunakan pendekatan kajian melalui elektronik, melalui analisis jurnal sepenuhnya. Sumber rujukan berautoriti seperti kajian PhD, master, jurnal, kitab dan Al-Quran telah dipilih sebagai rujukan prima. Dokumen yang digunakan adalah dari sumber rujukan elektronik yang diambil melalui laman-laman sesawang yang berautoriti seperti ResearchGate, Google Scholar, repository perpustakaan dan perpustakaan digital universiti dan lain-lain lagi. Manakala pencarian sumber rujukan berasaskan kepada laman web seperti laman web Kementerian Belia dan Sukan KBS dan para ilmuwan seperti Syed Muhammad Naqib dan majalah dan lain-lain juga telah dipilih sebagai sumber rujukan sekunder. Okey, seterusnya kita beralih kepada literasi kajian. Literasi kajian oleh Megat Ayub, Megat Arifin dan Abdul Halim Ahmad daripada Fakulti Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa daripada Universiti Utara Malaysia bertempat di Sintop, Kedah mengeluarkan kenyataan pada 2016 integriti dan etika sang kerja adalah sangat penting dalam semua organisasi dan pekerjaan kerana ia membantu pekerja menjadi berkualiti tinggi yang mana menjadi tonggak utama kejayaan dalam industri negara dan organisasi. Kerajaan telah mengambil langkah aktif untuk memperkenalkan program integrasi nasional untuk memastikan setiap pekerja adalah beretika dan berintegriti serta pembangunan seimbang. Oleh itu, amalan dan pemahaman tentang etika dan integriti perlu dipandang serius oleh semua pihak untuk merealisasikan visi dan misi kejayaan peribadi, organisasi dan negara. Untuk tujuan artikel jurnal ini juga, penulis memfokuskan kepada integriti dan etika dalam membina sebuah elemen. Ini adalah untuk membantu individu serta organisasi. Kajian ini juga dijalankan sebagai kajian lapangan melalui temu bual berstruktur dan pengedaran soal selidik yang diambil daripada 79 anggota polis diraja Malaysia yang berpusat di negeri Perak. Durasi kajian seterusnya adalah artikel jurnal yang diterbitkan dan ditulis oleh Taufik A. Latif dan rakan-rakannya, diterbitkan 7 September 2018, di mana nilai asas pengukuran pegangan budaya dan etika dan peristiwa penting telah dibincangkan, terutamanya berdasarkan perkembangan tamadun yang mempengaruhi tingkah laku individu dan sosial sekarang dan kemudian dalam kehidupan. Amalan adalah sinonim dengan kehidupan manusia, khususnya dalam masyarakat Malaysia, merangkumi semua aspek termasuk adab, tutur kata dan ragam. Adalah penting untuk semua orang bekerjasama untuk menjadikan lebih sopan dan lebih baik, dan kita boleh melakukan dengan mempromosikan tingkah laku yang baik di media sosial dan menunjukkan betapa pentingnya adab.
Dengan ini akan membantu kita semua menjadi orang yang lebih baik dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik lagi. Bagi memerangi kepentingan budi bahasa yang semakin pudar, pendidikan agama dan moral perlu dididik beratkan dalam masyarakat. Ibu bapa dan sekolah boleh bekerjasama untuk mengajar anak-anak tentang adab dan etika, seperti memberi salam kepada orang tua dan menghormati dan membantu orang lain yang memerlukan. Dengan menggalakkan tingkah laku dan bahasa yang sopan, negara kita Malaysia dapat membina masyarakat yang mementingkan budi bahasa dan hormat menghormati antara satu sama lain. Tidak lengkaplah literasi kajian jika tidak diambil daripada para ilmuwan Islam. Syekh Muhammad Naqwi berpendapat bahawa tauhid bukan sahaja membawa individu membentuk nilai moral dan peradaban yang kukuh, tetapi juga memberi kesan yang amat mendalam kepada pelbagai aspek masyarakat. Pelbagai aspek masyarakat seperti ekonomi, politik, perundangan dan kesusteraan. Peralihan daripada sistem politik berasaskan amanah kepada yang berpaksikan kuasa mutlak yang dianggap amanah daripada Tuhan, membolehkan pemimpin mentadbir dan mengurus sumber alam di samping memupuk ketaatan, kerjasama, bantuan dan perpaduan di kalangan individu tanpa mengira agama atau latar belakang etnik. Ini menunjukkan ciri-ciri etika dan ketamadunan masyarakat Melayu yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam ini adalah universal dan terpakai kepada semua generasi dan peringkat manusia dan boleh beroperasi dalam konteks landscape agama Malaysia yang pelbagai. Begitu juga agama Hindu, ia sangat mementingkan kepada nilai etika dan tamadun dengan ajarannya merangkumi semua aspek kehidupan, daripada dinamik keluarga kepada struktur sosial, kepada politik dan paling penting ekonomi. Fokus akidah untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni telah memainkan peranan penting dalam bentuk budaya dan adat resam di rantau ini. Agama Buddha juga adalah falsafah yang bertujuan untuk membimbing individu ke arah menjalani kehidupan yang bermaruah berdasarkan prinsip-prinsip etika mereka. Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan yang telah kami lakukan dalam kajian ini, iaitu merangkumi 4 bahagian. Yang pertama adalah penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat. Etika adalah istilah yang merujuk kepada kajian saintifik tentang prinsip moral dan etika yang berfungsi sebagai prinsip panduan untuk individu, kumpulan dan masyarakat. Istilah tamadun berasal daripada bahasa Arab dan digunakan untuk menggambarkan konsep tamadun. Pada zaman pra-Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tamadun ialah budaya yang menekankan nilai-nilai murni dan kehalusan budi pekerti. Sementara etika mementingkan penentuan tingkah laku baik dan buruk melalui akal. Tamadun merujuk kepada pembangunan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai murni dan perhalusan budi pekerti. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan bahasa, namun masih mampu mengekalkan keamanan dalaman dan kehidupan masyarakat yang kukuh. Ini adalah bukti kematangan kedua-dua takbir urus negara dan masyarakatnya yang bertolak ansur, yang membolehkan perpaduan dalam kepelbagaian dicapai dan dinikmati oleh semua pihak. Walaupun mungkin terdapat konflik sekali-sekala apabila berinteraksi antara satu sama lain, ini adalah agak kecil dan tidak menghalang Malaysia daripada diiktiraf sebagai salah satu negara paling selamat dan paling stabil di dunia. Oleh itu, adalah penting bagi Malaysia untuk terus menjunjung dan mempertahankan keupayaannya untuk membentuk perpaduan sosial di kalangan pelbagai masyarakatnya. Satu kejayaan yang telah dicapai melalui usaha kerajaan dan rakyat yang telah memainkan peranan masing-masing. Yang kedua adalah penghayatan etika dan peradaban dalam konteks negara. Idea etika dan ketemadunan dalam sesebuah negara boleh diperhatikan melalui pelbagai faktor seperti perlembagaan bertulis, sistem kerajaan negara dan undang-undang yang dilaksanakan oleh kementerian berkaitan. Rukun negara perlembagaan bertulis mengandungi konsep etika dan ketemadunan dengan prinsip kelimanya yang menekankan kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan merujuk kepada tingkah laku yang baik, manakala moral berkaitan dengan adat yang baik, yang kedua-duanya penting dalam membentuk watak seseorang dan menyumbang kepada piawaian etika dan beradab tinggi masyarakat. Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menggalakkan tingkah laku sopan melalui program seperti program Bahasa Baik dan Nilai-Nilai Murni yang dilancarkan pada tahun 2005.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang merangkumi nilai-nilai etika dan beradab yang penting dalam membina identiti nasional yang kukuh. Apabila rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai ini, mereka menjadi model kepada negara lain di peringkat antarabangsa. Seterusnya adalah penghayatan etika dan peradaban dalam konteks pasaran. Terdapat pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan maupun masyarakat untuk memupuk budaya dan adat resam Malaysia. Memandangkan Malaysia diiktiraf dengan adat resam yang kaya dan pelbagai, adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk mempamerkan tingkah laku mesra dan suka menolong terhadap pelawat sekaligus meninggalkan kesan positif kepada mereka. Ini secara tidak langsung akan mempromosikan Malaysia dan menarik lebih ramai pelancong yang berminat untuk mempelajari adat resam negara. Kementerian Kebudayaan dan Persatuan Kraf Tangan Malaysia boleh menganjurkan acara luar yang melangkaui pameran semata-mata dengan memasukkan aktiviti menarik seperti demonstrasi kraf dan pertunjukan seni yang mewakili budaya dan identiti setiap negeri. Tambahan pula, Kementerian Kebudayaan boleh memanfaatkan siaran televisyen dan media sosial untuk mempromosikan adat dan tradisi Malaysia. Tourism Malaysia TM boleh menjemput penulis blog dan pengguna media sosial yang berpengaruh untuk melawat pelbagai pelosok negara dan berkongsi pengalaman sambil mempromosikan budaya dan etnik negara. Lawatan sebegini akan memberi peluang kepada penulis, wartawan dan wakil media sosial dari seluruh dunia untuk mempelajari adat dan budaya tempatan seperti adat Perpatih di Negeri Sembilan atau budaya etnik di Sabah dan Sarawak. Dan di akhir perbincangan kita adalah penghayatan etika dan peradaban dalam konteks global. Malaysia menghormati keputusan dan dasar negara lain seperti pelaksanaan hukum hudud di Brunei dan Aceh dan menyokong hubungan dua hala. Negara ini adalah ahli pelbagai organisasi serantau dan antarabangsa termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Commonwealth dan Pertubuhan Kerjasama Islam dan memainkan peranan aktif dalam menyokong rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk tanah air mereka. Secara keseluruhannya, dasar luar Malaysia mempamerkan nilai moral dan etika yang tinggi, menekankan keamanan, kemanusiaan, keadilan dan kesaksamaan yang boleh menjadi contoh kepada negara lain. Dasar luar Malaysia dalam era globalisasi adalah berasaskan prinsip kemerdekaan, pragmatisme dan nilai-nilai seperti keamanan, kemanusiaan, keadilan dan kesaksamaan. Negara berusaha untuk mengekalkan hubungan harmoni dengan negara lain berdasarkan saling menghormati kebebasan, kedaulatan, integriti wilayah dan tidak campur tangan dalam hal ehwal satu sama lain. Dasar luar Malaysia adalah dinamik dan boleh disesuaikan dengan perubahan kepimpinan situasi politik dan keadaan ekonomi global. Negara ini tidak pernah terasing daripada masyarakat antarabangsa dan terlibat secara aktif dalam hal ehwal serantau dan global. Etika dan peradaban merupakan dua aspek penting yang mencorak kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kedua-dua aspek tersebut sebagai pegangan bagi membentuk tingkah laku dan sistem sosial yang seimbang dan berkesan. Sejarah etika dan peradaban dunia telah melalui pelbagai perubahan dan fasa getir akibat perkembangan lanskap keilmuan, gerakan pembaharuan dan penjajahan minda dan fizikal dengan meluas. Selagi perbahasannya berada dalam kerangka pemikiran manusia yang tidak mengabaikan peranan agama dan kepercayaan, maka ia akan terus berperanan dengan seimbang bagi memenuhi tuntutan manusia, mengharungi masa depan sukar diduga dan penuh cabaran. Untuk mencapai penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat, peranan ibu bapa, pihak sekolah maupun media massa diperlukan kerana masyarakat mencerminkan tahap peradaban Malaysia seperti menerapkan nilai-nilai rukun negara. Sistem pemerintahan negara dan juga undang-undang digubal oleh pihak kementerian yang terlibat dalam usaha membentuk etika dan disiplin rakyat Malaysia. Kerjasama dari semua pihak akan dapat memajukan lagi negara kita yang pelbagai budaya, adat istiadat dan identiti bagi setiap negeri. Hal ini dapat membantu negara kita untuk membuka mata negara lain bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang tidak mementingkan diri dan mempunyai nilai etika yang peradaban yang tinggi serta kaya dengan adab walaupun berbeza kaum, agama dan bangsa. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.